Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam hormat. Salam keluarga Malaysia buat penonton setia Koresponden Plus bernama. Anda bersiaran sekali lagi bersama saya Azura Mokhtar. Minggu ini di Koresponden Plus bernama kami akan membawakan perkembangan berita di negeri Kelantan, Pulau Pinang dan juga Sarawak. Tidak lupa juga perkabaran berita dari negara jiran Singapura. Jadi teruskan setia bersama kami hingga ke akhir rancangan. Baiklah, kita mulakan dari perkembangan berita di Biro Bernama di Kelantan. Laman warisan seni dan laman warisan serunding menunjukkan impak positif kepada usahawan dan penduduk sekitarnya apabila menerima peningkatan kunjungan pelancong. Malah laman warisan seni yang mula dibuka sejak awal Julai tahun ini dan laman warisan serunding dibuka tahun lepas yang berada kurang 15 km dari Bandar Kota Baru kini menjadi satu lagi lokasi wajib kunjung buat pelawat yang datang ke negeri Cik Siti Wang Kembang ini. Untuk laporan penuh mengenainya, kita bersama wartawan Biro Bernama Kelantan, Hafsah Ismail. Projek pembangunan kampung laut Tumpat bernilai 40 juta melibatkan dua komponen iaitu laman warisan seni dan laman warisan serunding menunjukkan impak positif buat usahawan serta penduduk sekitar apabila mereka tidak menang tangan menerima kunjungan pelancong. Malah laman warisan seni yang mula dibuka sejak awal Julai tahun ini dan laman warisan serunding dibuka tahun lepas berada kurang 15 km dari Bandar Kota Baru kini menjadi salah satu lokasi wajib buat pelawat yang datang ke negeri Cik Siti Wang Kembang. Tarikan utama di laman warisan seni pastinya Masjid Kampung Laut iaitu masjid tertua di Malaysia berusia 400 tahun yang dibawa pulang bersama komponen asalnya seperti struktur menara, mimbar, kolah dan beduk selepas 50 tahun dipindahkan ke Nilampuri berikutan tapak asalnya ditenggelami banjir. Laman warisan seni turut menyediakan 5 unit bengkel dan 5 unit kedai untuk pengusaha memasarkan hasil kraf tangan mereka seperti wau, batik, tenun, barangan kulit serta 2 unit kedai makanan dan minuman untuk kemudahan pengunjung. Pengusaha galeri wau laman warisan seni Megap Mayuzif Mat Yusof berkata beliau tidak menang tangan mengendalikan bengkel seni pembuatan wau sobek iaitu wau tradisional diperbuat daripada kertas. Beliau berkata laman warisan seni memberi nafas baharu kepada aktiviti seni kerana kemudahan yang disediakan amat baik dan sebagai sebuah kawasan tumpuan kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara untuk menjaga pendapatan. Turut menerima tempias positif pengusaha bot penambang Hasan Ismail menawarkan perkhidmatan menelusuri Sungai Kelantan dari Tambatan Diraja Kota Baru untuk ke Kampung Laut. Katanya sejak kedua-dua laman warisan itu beroperasi, jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan disediakannya semakin bertambah khususnya pada hari Minggu dan cuti umum. Kampung Laut juga terkenal dalam kalangan masyarakat tempatan dan pelancong sebagai pusat penghasilan serunding. Pastinya kunjungan tidak lengkap jika tidak membeli makanan tradisional itu. Laman warisan serunding menyediakan 11 unit kedai bagi pengusaha tempatan yang menghasilkan serunding, dodol serta produk-produk usahawan IKS untuk memasarkan hasil jualan mereka. Terima kasih Hafsah di atas laporan daripada Biro Bernama di Kelantan itu tadi. Seterusnya kita beralih pula ke perkembangan berita di Pulau Pinang. Kementerian Kerja Raya atau KKR bersiap siaga dalam menghadapi bencana banjir susulan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia dan ianya dijangka melanda beberapa negeri semenanjung pada November ini. Untuk perincian mengenainya, kita bersama Ketua Biro Bernama di Pulau Pinang, Kenny Teng. Salam sejahtera kepada semua penonton Bernama TV. Hari ini, saya ingin berkongsi berita mengenai Kementerian Kerja Raya atau KKR bersiap siaga hadapi bencana banjir susulan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia. Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pihaknya telah bersiap siaga semua persiapan bagi menghadapi bencana banjir yang dijangka melanda beberapa negeri semenanjung pada November ini. Menurutnya, Kementerian Kerja Raya juga mempunyai prosedur operasi standard atau SOP yang telah ditetapkan dalam menghadapi banjir besar itu, termasuk ketika terdapat tanda-tanda awal mengenainya. Berdasarkan SOP yang ditetapkan, Bilik Gerakan Bencana atau Big Band KKR di Ibu Pejabat akan segera beroperasi di susuli daerah terlibat
akan memantau perkembangan banjir dari semasa ke semasa. Di peringkat Jabatan Kerja Raya JKR dan KKR, kita nak menjaga infrastruktur dan perhubungan jalan agar tidak berputus, khususnya bila berlaku banjir besar, kerana mahu memastikan ada laluan yang boleh dilalui pasukan penyelamat serta pasukan kecemasan untuk memberi bantuan dan sebagainya. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan projek membina jalan di Kepala Batas semalam. Sebelum ini, media melaporkan Met Malaysia meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang membawa kepada banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Cuaca yang dialami dijangka memberi impak lebih signifikan kerana monsun timur laut yang diaktif pada tempoh itu dengan risiko berlaku hujan lebat berterusan serta banjir berskala besar. Itu sahaja laporan saya setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Kenny di atas laporan dari Pulau Pinang. Baiklah, koresponden Plus bernama berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Koresponden Plus bernama. Bandaraya Kuching bakal mengalami perubahan landscape dan dinamik dari sudut pembangunannya khususnya di kawasan Pending. Ini susulan projek pembangunan usaha sama antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dengan UDA Holdings Berhad atau UDA yang dinamakan New Paddington. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai projek New Paddington ini, kita bersama wartawan Roslyn Rosmin dan juru kamera Rushdan Manan. New Paddington merupakan projek pembangunan bersepadu pertama di Sarawak dan fasa 1 bagi projek ini dijangka siap pada 2026 manakala fasa kedua bermula pada 2027. Projek ini bakal menghubungkan serta melengkapi pembangunan di kawasan Putrajaya, Jalan Song, termasuklah kawasan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Menariknya, kawasan itu akan menjadi salah satu hentian train sistem transit aliran autonomi ART di negeri ini kelak. Ini menjadikan ia pembangunan hartanah pertama di Borneo atau ASEAN Tenggara yang akan dikaitkan dengan ART berkuasa hidrogen. Melibatkan tanah seluas 12.6 ekar milik SEDC, pembinaan New Paddington merangkumi 2 blok apartmen, kedai pejabat berstrata serta 1 blok hotel. Cetusan idea bagi nama projek yang nilai pembangunan kasarnya berjumlah RM496 juta itu ialah gabungan New yang membawa maksud pembaharuan, manakala Paddington pula adalah kombinasi daripada nama kawasan di Kuching iaitu Pending serta nama bandar di London iaitu Paddington. Kurang 7 tahun lagi, pembangunan yang rancak dapat disaksikan di Pending serta kawasan sekitarnya dengan infrastruktur dan prasarana yang serba lengkap. Laporan Rosin Rusmin dan juru kamera Rushdan Manan. Daripada perkembangan berita di Sarawak, kita beralih pula ke perkembangan berita di Singapura. Rakyat Malaysia di Singapura turut tidak melepaskan peluang menyambut Hari Kemerdekaan ke-65 dan Hari Malaysia ke-59 di sini selepas tidak menyambutnya selama 2 tahun akibat penularan COVID-19. Dan kali ini ianya dilakukan dengan skala yang agak besar, dihadiri kira-kira 250 orang tetamu secara fizikal. Untuk laporan lanjut mengenainya, kita bersama koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad. Ya, kita bangga menjadi anak Malaysia tidak kira di mana jua kita berada. Saya menyeru warga Malaysia yang berada di Singapura supaya sentiasa mengukuhkan jati diri dan memartabatkan nama Malaysia serta bersatu padu dan tolong-menolong di antara satu sama lain. Itu merupakan kata-kata yang dilontarkan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa ketika berucap di majlis sambutan Hari Kemerdekaan ke-65 dan Hari Malaysia ke-59 baru-baru ini. Menurut Azfar, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia merupakan manifestasi kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Majlis yang diadakan di Grand Hyatt pada 9 September lalu menerima tetamu istimewa Menteri Kesihatan Republik ini, Ong Ye Kung, Pesuruhjaya Tinggi serta duta asing di sini, members of diplomatic corps dan sebagian rakyat Malaysia yang bekerja di sini yang menjalankan kerja-kerja sukarelawan sepanjang 2 tahun COVID-19 melanda. Ia dimulakan dengan lagu Negaraku yang dinyanyikan dengan penuh semangat oleh rakyat Malaysia yang hadir dan turut diserikan dengan tarian kebudayaan Melayu yang dibawa
khas dari negeri Johor. Dalam ucapan beliau juga, Datuk Dr. Azfar turut menyatakan hubungan antara rakyat kedua negara juga terjalin kukuh sejak sekian lama. Ramai warga Malaysia dan Singapura mempunyai sanak saudara, rakan-rakan yang bekerja, tinggal atau belajar di seberang tambak. Ikatan persahabatan dan persaudaraan yang erat dalam kalangan rakyat kita akan terus menjadi faktor penting membentuk terus hubungan dua hala kedua negara, katanya. Juga beliau menyatakan hubungan ekonomi antara kedua negara adalah kukuh. Malaysia merupakan rakan dagang kedua terbesar Singapura, begitu juga Singapura adalah rakan dagang kedua terbesar Malaysia. Pada 2021 katanya meskipun gangguan yang disebabkan pandemik COVID-19, jumlah perdagangan yang direkodkan adalah sebanyak 128 bilion Singapura dolar. Juga Pesuruhjaya tinggi itu menjangkakan perdagangan Malaysia dan Singapura bagi tahun ini dijangka mencecah 150 bilion Singapura dolar. Azfar percaya hubungan Malaysia dan Singapura akan terus bertambah erat dan berkembang kukuh. Menurutnya, para pemimpin kedua-dua negara juga sentiasa mengadakan kunjungan rasmi antara satu sama lain. Para pemimpin kita akan terus mengukuhkan hubungan dua hala, dan bagi tempoh berbagi 2022 ini, katanya banyak lawatan peringkat tertinggi telah dirancang. Untuk pengetahuan, majlis sambutan itu disokong oleh Prima dan agensi Malaysia di sini, termasuk MIC Berhad, Maybank, CIMB dan Ecoworld, serta Coswelling, Handai Indah, KTMB, Malaysia Airlines, Teleport dan Sarawak Trade and Tourism Office Singapore, dan Johor Economic Tourism dan Cultural Office. Terima kasih Mas Sita di atas laporan daripada Singapura itu tadi. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Koresponden Plus bernama untuk minggu ini. Teruskan setia menonton Bernama TV untuk berita terkini dan juga sahih. Saya Azra Mokhtar. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.